أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan, ada 2-3 tempat yang saya cuba kesankan dalam bacaan ramai-ramai tadi. Yang pertama sekali pada ayat 103. Ini kita selalu ingatkan, tapi masih ada yang lupa mungkin. Mim mati berjumpa dengan ba. Nunabbi'ukum bil akhsarin. Jangan mulut jangan tutup sampai rapat. Bagi keluar angin antara bibir mulut kita atas bawah. Nunabbi'ukum bil akhsarin. Jangan tutup mulut rapat. Nunabbi'ukum, tak mau. Nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, serta dengan dengung. Itu satu yang saya nampak di situ tak betul bacaan di situ. Yang kedua pada perkataan dan huruf dal. Huruf dal. Dal ini bukan dal. Dal. Ayat yang ke-109. Ujung sekali. Walau ji'na bimithlihi madada. Madada. Da tak mau. Madada tak mau. Da. Walau ji'na bimithlihi madada. Lembut kan? Bukan madada. Banyak pakai baca madada. Dal. Bukan di lah. Dal. Ini ahad begitu juga. Ahada. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Da. Qul huwa Allahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad. Bukan da, bukan aqul huwallahu ahad. Ahad itu dia makharij al-huruf. Makharij al-huruf nampak senang tapi susah tuan-tuan. Walau ji'na bimithlihi madada. Ini ada 2-3 tempat yang qari sebenarnya dal ini pun payah. Qari yang duk tanding Quran tu pun jarang yang sebut makharij al-huruf. Dal itu betul. Tuan-tuan dengar Arab baca, dia tak ada sentel lagu da lagu kita. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan da. Itu makharijul huruf. Di sini tak apalah nak buat kena tuan kita orang Melayu dah. Tapi kita mengaji ni nak kena betul lah sikit-sikit lah, kena betul. Nak buat kena tok Iwan, tok Nyang kita Melayu. Hak siam ada tok Nyang kita dulu nak buat kena dah. Tapi kita kena betul lah sikit-sikit lah. Kita duduk mengaji ni biar ada betul-betul. Tak apa kita mati dalam keadaan kita duduk mengaji ni, insya-Allah tak apa. Baik, itu dari segi bacaan tuan-tuan. Sikit lah kena betul. Nak buat kena tok Iwan, tok Nyang kita Melayu. Hak siam ada tok Nyang kita dulu nak buat kena dah. Tapi kita kena betul lah sikit-sikit lah. Kita duduk mengaji ni biar ada betul-betul. Tak apa kita mati dalam keadaan kita duduk mengaji ni, insya-Allah tak apa. Baik, itu dari segi bacaan tuan-tuan. Ayat yang 102 malam ni. Allah menyangkal, afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ayat ini Allah menyangkal orang-orang yang cuba berdamping diri selain daripada Allah untuk menjadi orang-orang yang boleh tolong dia. Ada manusia yang menjadikan manusia insan yang cukup rapat sehingga dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada manusia yang berkawan dengan jin dan syaitan. Dijadikan jin dan syaitan itu sebagai wali dia. Wali ni mana yang rapat dengan dia. Jadi awliya itu perkataan jamak kepada wali. Kalau wali itu seorang dia panggil wali. Kalau ramai dia panggil awliya. Orang nak kahwin, tu imam pi tanya, mana wali kamu? Mana orang yang paling dekat dengan kamu? Siapa dia orang paling dekat dengan anak dara tu? Pak dia, tok wan dia ke, abang dia ke, pak penakan. Itu dia panggil wali. Wali ni digunakan untuk orang yang rapat dengan kita dan dia menguasai kita. Kalau macam pak kita tu wali kita, pasal apa? Dia yang rapat dengan kita, dia menguasai kita. Tapi anak kita dia tak panggil wali, dia panggil apa? Waris. Itu cara lain. Pak dia panggil wali. Ada orang kita innama waliyukumullah, itu Allah sebut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ya wali kita. Allah lah yang rapat dengan kita, Allah yang menguasai kita.
Tapi dalam pada itu kata Allah, ada manusia yang jadikan lain pada Allah wali dia. Dia berwalikan kepada manusia, dia rapat dengan manusia, dia taruh dan manusia ni menguasai dia. Dan ada yang lebih teruk lagi, berwalikan syaitan dan jin. Dijadikan syaitan dan jin teman yang rapat dengan dia. Dia suruh itu, dia suruh ini, dan syaitan dan jin menguasai hidup dia. Allah menyangkal perbuatan ini. Allah ingat hampa yang jadi selain daripada Allah tu sebagai wali hampa tu. Hampa ingat wali-wali yang hampa buat lain pada Allah tu boleh tolong hampa? Tak boleh tolong, tuan-tuan. Tak boleh tolong. Orang belah hantu, berwalikan hantu. Ni banyak dalam masyarakat kita ni. Belah jin, belah hantu. Benar tu dia tolonglah sat-sat, tapi sampai tu makan balik dia. Sampai tu makan balik. Sampai mati 3 hari dah duk benguit lagi. Jin duk dalam, dia mati 3 hari dah. Allah kata, apa hasibal ladzina ittakhadhu alladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Adakah orang-orang yang kafir? Jadi kalau sampai peringkat mengwalikan lain pada Allah, taat pada lain pada Allah, sampai lupakan Allah, apa tak kafir lagi? Depa ambil hamba-hamba aku, sedangkan benda-benda yang depa dewakan, yang depa walikan benda itu, sama ada berhala ke, sama ada jin dan syaitan ke, semua tu hamba aku belaka, kejadian aku. Jadi depa ambil benda tu jadikan wali mereka, aulia, jadi aulia mereka. Mereka menyangka, adakah mereka menyangka bahawa benda tu boleh tolong depa? Jawabnya tidak. Jadi Allah tanya tapi Allah tak jawab. Dia suruh kita jawab. Adakah hampa menyangka lagu tu? Jawabnya tidak. Dan ni tak boleh tolong kita, tuan-tuan. Dia tak boleh tolong kita. Saya tanya pakar jin lah, Tok Arundin ni dia kira pakar lah bagian jin. Kata Datuk, boleh tak boleh nak bersahabat dengan jin Islam? Jin kapiak tak boleh lah nak bersahabat dengan jin Islam. Dia datang dulu 4 tahun dulu buat satu kursus mengenai benda ni. Dia kata, anda tahu mana? Kata dia tu jin Islam. Tahu mana? Dia mengucap anda, dia menselayang anda. Tahu mana? Orang mungkin kita tak kenal Islam tak Islam. Ni ada jumpa tiap hari ni, kadang-kadang nampak lagi Islam tapi dalam perut dia tak tahu. Tambah jin makhluk lain, dia tak payahlah. Belum pasti yang jin tu Islam, kita pun tak kenal. Jadi kita jadikan Allah lah sebagai wali kita, tak payah jin, tak payah setan, tak payah apa. Itu semua tak boleh tolong kita. Mati dia akan tinggal, belum mati dia akan tinggal dah. Kita kuat mungkin dia berkawan kita, kita lemah dia makan balik kita. Banyak dah tanda-tanda kot dalam kampung, kot dalam bandar, kot dalam mana daripada dulu sampai sekarang. Lagu tu lah hak menjadikan lain pada Allah wali tu kuat. Okey, dia berkawan elok, suruh pada dengar. Kita letih aja, dia agah kita balik. Agah kita balik, tuan. Ini benda. Sebab itu Allah kata, hampa ingat hampa berkawan dengan depa tu, jadikan depa tu wali, depa boleh tolong hampa. Itu satu. Dunia pun tak boleh tolong, akhirat lebih lagi. Bahkan kata Allah, inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Nuzulan ini, tuan-tuan, kalau orang pi rumah kita, perkataan nuzula tu,
Orang pi rumah kita, tetamu pi rumah kita, kita jemput dia masuk, kita jamu makan, malam dia tidur, kita sediakan tempat tidur. Persiapan-persiapan yang kita buat kepada tetamu kita itu, dari segi makanan, layanan, tempat duduk, tempat tidur, lepas tu dia panggil nuzula. Nuzulan ni bukan makan saja, lain beda makan. Kita sambut dia, dia tidur, kita bagi tempat tidur. Dia nak pergi berjalan, kita bawa naik kereta api, rata kalau Perlis, Sungai Petani, mana kalau Langkawi. Layanan yang kita beri, sama ada makan, minum, tempat tinggal, tidur, sebagainya, itu dia panggil nuzula. Allah perli orang-orang ni, orang-orang yang mengwalikan lain pada Allah. Allah kata, hampa ingat, aku sedia kepada orang kafir itu persiapan-persiapan dalam neraka. Patut sedia itu dalam syurga, bukan dalam neraka. Tapi Allah perli. Apa dia persiapan dalam neraka? Tentu azab, tentu makanan-makanan daripada ayak-ayak yang panas, tentu makanan-makanan daripada buah-buah biduri yang disebut zakum. Inna syajarataz zakumi ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Makan buah zakum tu. Buah zakum tuan-tuan biasa tengok buah berangan tak? Belum ambil biji, duri lagu tu lah, hebat lagi zakum ni. Ta'amul athim, jadi makanan orang yang buat dosa. Masuk dalam perut, Allah sakit perut. Itu makanan. Itulah nuzulan, persiapan-persiapan yang Allah siap untuk orang yang nak masuk neraka. Siapa yang nak masuk neraka? Puak-puak tadilah, puak-puak yang mengauliakan benda-benda tadi. Ini Allah sangkal akan sangkaan orang-orang. Ini tuan-tuan, puan-puan, banyak dalam masyarakat kita ini yang masih duk beramal dengan benda-benda ini. Apabila ditegur, orang ni tak terima teguran dan dia merasa bahawa hak dia buat tu betul. Ini pun satu bahaya tuan-tuan. Bahaya, dia panggil buta hati. Buta hati ni implikasi dia, kesan dia, teguran orang dia tak terima. Orang yang ditegur tak terima teguran dan dia menyangka bahawa apa yang dia buat tu betul, orang ni kata Allah sebenarnya orang yang paling rugi sekali di atas dunia ini. Siapa orang yang paling rugi dalam dunia? Allah suruh Nabi Muhammad tolong bagi tahu kat kita. Tuan-tuan, siapa paling rugi tuan-tuan? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata wahai Muhammad, tanya mereka, adakah kamu mau aku nak bagi tahu kat kamu orang yang paling rugi sekali amalannya di dunia ni? Siapa dia? Siapa dia tuan-tuan? Orang itu ialah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka-mereka yang usaha mereka itu sesat di dalam hidup dunia ini. Benda ada buat tu semua benda sesat belaka. Antaranya berkawan dengan jin dan syaitan, ni benda sesat belaka. Antaranya jadikan benda itu awliya. Antaranya buat benda yang bercanggah dengan hukum. Ini orang yang paling rugi, sebab amalan mereka itu amalan yang sesat. Tuan-tuan, lagu mana kita nak bagi amalan kita tak sesat? Lagu mana kita nak bagi amalan yang tak sesat ini tuan-tuan? Namanya amal saleh. Amal saleh ni lagu mana? Amal yang betul dengan ajaran Allah dan Rasul. Lagu mana nak tahu ajaran Allah dan Rasul? Tak mungkin kita tahu ajaran Allah dan Rasul kecuali kena
haji. Itu. Jadi orang ni Allah kata dia duk buat kerja-kerja sesat. Kalau dia buat kerja sesat dan dia pula tahu kata benda tu sesat, boleh kira juga. Tapi kata Allah, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menyangka bahawa mereka sedang buat kerja baik. Duk buat kerja sesat tu, orang duk larang kata ni tak betul, tak betul. Dia kata dak, hak ni betul. Hak ni lah orang paling rugi. Tak ada can dah kata dia nak betul balik. Pasal apa? Pasal orang habaq dia tak percaya, dia kata hak dia duk buat betul dah. Jadi tuan-tuan puan-puan, inilah manusia yang paling rugi sekali. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul selalu menasihatkan kita. Nasihat Allah dan Rasul itu untuk nak membetulkan kedudukan kita, dan kita harus menerima nasihat Allah dan Rasul ini dengan hati yang terbuka untuk nak membetulkan keadaan kita. Tidak ada manusia yang paling mulia kecuali manusia itu dia sanggup menerima teguran orang. Itu mulia. Kita berdiri depan cermin rumah kita, cermin tegur kita, dia kata kepiah melentang tu, kita pun betul. Muka dia kata bedak banyak sebelah tu, kita pun sapu bang sebelah. Misai tu andam sebelah dak ke pasal apa? Kita pun andam dua belah. Ini kan kelumbung erat sebelah, tinggi sebelah, pasal apa? Kita pun betul. Pasal apa? Pasal kita ambil nasihat kepada cermin depan kita. Alangkah baiknya kalau kita jadikan ajaran Allah, petunjuk Allah tu sebagai cermin yang kita duduk suluh tiap-tiap hari, supaya cermin ajaran Allah itu membetul kedudukan kita. Manusia ni dah dia betul, dia kata dah aku betul. Ni cukup bahaya tuan-tuan, rugi sungguh. Orang ni dia tak ada can dia nak bertobat. Pasal apa? Dia nak bertobat apa? Dia duk kata dia buat benda betul. Inilah manusia yang paling rugi sekali yang Allah sebut. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang rugi serugi-ruginya amalan-amalan perbuatannya? Rugi sungguh orang ni. Jawabnya, maulah. Siapa dia orang tu ya Rasulullah? Ya Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini. Tak ada benda tak betul, benda sia-sia belaka. Sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Jangan siapa pergi tegur, jangan siapa pergi nasihat, dia tak terima sebab dia duk rasa hak dia buat betul. Inilah manusia yang paling rugi sekali dalam kehidupan di dunia ini. Sebab kalau orang nasihat kita, kita jangan cepat melenting. Kita dengar dulu nasihat, orang kata apa. Dan saya terima kasihlah kepada abang nasihat saya, dan terima kasih, mudah-mudahan nasihat abang tu saya dapat amalkan. Sudahlah. Yang kata Allah hendak kira aku, orang lain buat hantar nasihat. Dia selalu duduk kata orang lain. Biar pilih orang lain tu, orang nasihat untuk kita. Orang ni orang yang tak terima nasihat orang, apa mereka ini, kedudukan mereka lagu mana di akhirat kelak? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang inilah kata Allah sebenarnya orang yang kufur
yang ingkar dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Satu, tak pakai ajaran Quran, tak pakai ajaran Rasul, waliqaihi, dan mereka juga tak percaya tentang adanya hari kiamat. Ni dia tak percaya. Saya ingat orang Melayu kita pun banyak tak percaya hari kiamat ni. Kita tak cek, tak tahu, tak percaya pasal hari kiamat. Banyak orang tak percaya, tak cek, tak tahu pasal. Kalau cek 10% tak ada 5-6 orang percaya hari kiamat. Tak percaya. Orang kalau dia percaya hari kiamat ni, dia payah sikit lah dia nak buat benda-benda jahat ni. Sebab dia takut kiamat tu akan timbang, kiamat tu akan. Tapi dia buat semacam, dia macam ayak minum aja benda jahat. Tak percaya lah hari kiamat, tak percaya. Mati begitu lah, tak ada apa-apa lah, muhung ya semua tak ada. Mati kambus reput jadi begitu. Banyak lah begitu pasal Melayu. Tak tahu lah, saya duk pasal lah. Sebab tindakan dia tu tak membayangkan yang dia percaya pada hari kiamat. Dia percaya bahawa lepas mati azab kubur ada menunggu dia, nikmat kubur ada menunggu dia. Haram pun dia sapu semacam, semayang pun dia tinggal berseleret, reta orang pun dia kecoh hangit. Ni orang dia percaya hari kiamat kau orang ni. Dia percaya ada azab kubur kau orang lagu ni. Saya ingat, dan dalam pengajian kita pun tuan-tuan, bukan kita tekan sangat mengenai dengan percaya kiamat. Pengajian dalam hidup kita sehari-hari, kita mengaji apa pun, kan ditekan. Ngaji lagu ni okey lah, ngaji tak ada sangat ditekan dengan. Sedangkan Nabi mula-mula dia menerapkan nilai iman di kalangan orang Mekah ni dulu program dia. An tu'mina billahi wa malaikatihi wal yaumil akhir, itu menjadi rukun iman. Manusia dia payah nak percaya benda yang tak nampak. Dia tak nampak dan dia tak pergi lagi, dia payah percaya. Sebab itu memerlukan kepada suatu penerangan, suatu benda. Tapi kita tak apa-apa nak buat terus program. Sebab itu banyak orang jahat. Sebab kalau dalam hidup dia tak ada, dalam komus hidup dia tak ada kiamat, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada azab kubur apa. Manusia ni dia tidak adalah benda yang nak menambatkan hati dia dan nafsu dia. Tapi kalau dia percaya ada kiamat, dia akan bangun duduk depan Allah. Allah akan timbang segala amalannya dan balasannya neraka dan syurga. Di dalam kubur akan diazab itu ini. Saya ingat benda ni banyak boleh mengubat kelalaian manusia. Tapi kalau ini tak ada tuan-tuan, jadi dulu ni hidup macam Cina, nampak tak apa-apa beza. Cina tak semayang, dia tak semayang. Cina minum arak, dia pun langgah semacam. Cina kencing diri, dia pun kencing diri semacam tu. Tak mana kata dia beriman akhirat, tak nampak. Tapi kita tak mau tuduh lah, tapi saya tak nampak. Lebih-lebih lagi anak-anak muda kita ni yang terdedah dengan gejala-gejala ni lagi tak tahu. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim, mereka inilah kata Allah yang tak percaya kepada ayat Allah. Abang ke mana pun dia duduk tak percaya situ. Waliqaihi, tak percaya pula hari kiamat. Dia nak jumpa dengan Allah, nak bangun jumpa Allah. Fahabitat a'maluhum, segala amal yang mereka buat, yang dipasangka elok tadi ni, semua gugur, punah kerana habis. Tak ada. Apa pun yang mereka buat pada tanggapan mereka, suatu kebajikan, suatu khidmat, suatu sumbangan, tapi di sisi Allah tidak ada nilai. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan menilai untuk mereka di hari kiamat dengan sedikit nilai pun, tidak ada timbang pun. Walaupun dia buat banyak, tapi dinilai di sisi Allah tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal tak beriman pada Allah, tak beriman pada kiamat. Mana ada nilai amalan kita. Mereka lah orang-orang yang kufur, ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka.
dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu gugurlah amalan-amalan mereka, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Mereka pergi menghadap Allah dengan banyak amalan-amalan yang mereka buat, duk sangka dia buat sumbang sana sumbang sini, tapi akhirnya segala amalan itu berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah. Ini kita takut tuan-tuan, kita takut kita buat amal banyak tapi amalannya tidak ada. Ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi ini, Nabi kata, aku tidak takut kepada kamu syirik yang besar, tapi aku takut kepada kamu syirik yang kecil. Syirik yang besar orang Islam payah nak kena sikit, jerat syirik besar tu payah kena. Tapi kalau lagu tadi ni memang syirik besar lah tu, jadi lain pada Allah awliya tu, hantu dengan setan, dengan balang, dengan pelesit, raya tak raya semua tu, itu syirik yang besar. Tu aku tak apa bimbang, tak banyak manusia, tapi yang tercalit manusia banyak dengan syirik yang kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa syirik yang kecil? Dia kata, asyirkul asgharu huwa riya. Syirik kecil tu buat amalan dengan beria-ria, nak tunjuk kat orang. Tu syirik kecil. Hak ni yang aku takutlah umat aku kena benda ni. Apabila kena benda ni, amalannya Allah tak nilai. Pasal dia beria-ria kat orang, bukan dia nak beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bimbang takut kita ni terkena dengan syirik yang kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, itu ayat 105. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Pasal apa mereka ini dihumban ke dalam neraka yang disebut tadi, apa dia nuzulan tadi ni? Pasal apa mereka ini mendapat balasan neraka? Allah sebab ada dua. Nombor satu, kerana mereka kafaru, kufur pada Allah. Nombor dua, mereka mengejek-ejek dan mempersendamainkan ayat-ayat Allah dan ajaran Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mempersendamainkan ayat-ayat Allah dan mempersendamain, mengejek-ejek sunnah Nabi, menyebabkan manusia itu padanya jahannam, akan dapat neraka jahannam. Ejek ayat Allah, ejek hukum Tuhan. Hukum ni tak relevan lah ni, dia kata, tak sesuai dengan zaman globalisasi ni. Kita hidup dengan zaman macam-macam, tak sesuai dah. Sunnah Nabi pun tak sesuai zaman dah. Zaman sains teknologi. Itu dia tuan-tuan. Dunia sekarang, cuba tuan-tuan tengok, sains teknologi tinggi, tapi apa buat? Sains teknologi tinggi, agama tak ada, tu duk berlaku yang law ni. Mereka tu sains teknologi dia tinggi, tapi agama dia tak ada. Dengan sains teknologi tinggi tu dia bunuh orang. Tapi kalau sains teknologi tinggi, ada agama, selamat.
Sebab itu nak cari orang berilmu sekarang banyak, tapi nak cari orang baik payah. Nak cari hak ilmu banyak, universiti semua orang ilmu, tapi nak cari hak baik universiti tu pasal payah dapat. Beliau juga dijangka mengetuai pentadbiran campuran Iraq selepas Saddam Hussein ditumpaskan. Howard dalam pada itu turut menyelar Majlis Keselamatan PBB kerana gagal menangani Iraq. Beliau menyifatkan PBB tidak berkeupayaan untuk mengendalikan pemulihan negara itu selepas perang. Masih ramai lagi wartawan asing memasuki Baghdad, biarpun serangan ke hotel Palestin dan sekutunya menggunakan alasan itu untuk menyerang Iraq, meskipun pemeriksa senjata PBB juga gagal menemui senjata seperti itu. Sementara itu di Hillah, Tentera Udara Division 101 Amerika meneruskan usaha mengesan pejuang Iraq yang antaranya pelbagai pos kawalan baik di pihak penceroboh maupun tentera Iraq yang terpaksa ditempuhi. Biarpun keadaan di Iraq bahaya, kalangan wartawan ini berpendirian mereka bertanggungjawab untuk mendapatkan laporan situasi perang. Sejak pencerobohan bermula 20 Mac lalu, sekurang-kurangnya 11 wartawan dan petugas media disahkan terbunuh ketika bertugas. Semalam pejabat Reuters dan Biro Stesen Televisyen Dubai Al Arabia di Hotel Palestin dibedil kereta kebal tentera Amerika. Seorang juru kamera Reuters dan seorang juru kamera stesen televisyen Spanyol terbunuh. Turut dibedil stesen televisyen Al Jazeera mengakibatkan seorang koresponden terkorban. Sekian berita, salam hormat. Menyifatkan keadaan di sana sebagai berada dalam kawalan baik. Jones turut membuat lawatan ke pelabuhan Qasar yang kini dalam keadaan bersiap sedia untuk menerima bantuan makanan bagi pasukan tentera Amerika, Britain serta penduduk Iraq. Beliau meninjau kapal perang US Coast Guard dan gudang yang menempatkan stok bantuan makanan. Menurutnya bandar Qasar kini kelihatan kembali aman dan penduduk tempatan mula melakukan kerja-kerja seharian mereka seperti biasa. Tuan-tuan tengok, punya berlakonnya dunia. Saya pun sampai tak faham. Barat buat keputusan sekat ekonomi Iraq. Ini kita cakap Iraq lah, ni isu Iraq ni dah. Sekat ekonomi Iraq. Kita berbangga dengan sains teknologi tinggi, kita berbangga. Dulu orang pergi Mekah 3 bulan baru sampai. Masa tak ada sains teknologi. Tok Wah saya dulu pergi 3 bulan. Kata Tok Wah pergi ngapa? Kata kapal Arab. Hak Ansun apa ni, hak kemudian ni saya kecil-kecil ni dia hantar orang bawa aksara tu 18 hari 17 hari. Dulu 3 bulan baru sampai. Duduk sana mana Tok Wah 3 tahun. Baru balik, baru boleh cakap Arab. Pergi Mekah Madinah lama mana? Dia kata seminggu baru sampai. Naik apa? Unta. Sains teknologi tak ada. Lah zaman sains teknologi 10 jam sampai Mekah. 10 jam sampai Mekah. 40 hari balik dah. Tu hak tak, kalau korporat seminggu ya. Dia tak boleh tunggu lama dah. Tengok pok-pok korporat pergi, dia tak tunggu lama, dia tak sampai 45 hari. Pok ada tunggu lama ni, pok lagu kita ni tak ada korporat apa keparat lagu ni tunggu lama lah. Duduk sampai 40 hari masa lagu sat nak duduk lagi. Puak korporat tak payah 10 hari lama. Dia kata IP Geneva tak lama. Dia kata duduk 3 hari je balik. Tak apa lah, pergi Mekah cik oi. Semayang 1 rakaat dalam Masjid Haram lebih pada 100,000 di masjid lain. Tapi tak nampak lah pasal dia tidak menjanjikan duit, menjanjikan pahala. Tak nampak. Baik tuan-tuan, sains teknologi cukup tinggi lah ni, dan dunia sudah orang kata apa ni terpikau-pikau, termanyam-manyam dengan ledakan sains teknologi ni. Demai itu sampai kita pun tak tahu nak buat apa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan tengok, rakyat Iraq ditahan ekonominya 13 tahun. Merana orang tu. Budak-budak dia sakit, ubat tak ada. Mai akhir ni pula depa tembak, depa bom, depa tahan, depa tembak, depa bom budak-budak. Lah minit
Awak mai pula ubat untuk nak berubat orang. Itu tuan-tuan. Hang tembak kawan tu, hang tahan kawan tu sampai lapak, hang awak mai makan bagi. Ini berlakon punya cerita. Saya tak faham sampai lah. Kalau betul hang ikhlas nak bantu, hang jangan tahan ekonomi depa. Hang jangan tahan ubat-ubatan. Sampai anak orang-orang Iraq tu pun hidup melarat. Kita tengok hospitalnya tak ada ubat. Hang pi lepas bom putih kaki dia, hang bawa dia mai bagi ubat, suruh berubat kaki hang bom putih dia. Ada cerita ni. Ni pelak punya cerita ni. Hang buat kawan tu apa hang mai ubat pula kawan tu. Ini tuan-tuan, sains teknologi apa pun kita kena ingat. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama, tapi jarang manusia, Allah kata iqra, belajar, cari ilmu, belajar. Karena belajar ini punca kita dapat ilmu, kaji. Tapi Allah kata iqra bukan semata-mata iqra, tapi ingat iqra bismi rabbika. Hak itu penting. Belajar, tapi Tuhan jangan tinggal, agama jangan tinggal. Kalau hang tinggal agama, ilmu yang hang belajar, lagi canggih senjata hang buat, lagi banyak orang hang bunuh, lagi hebat juga kemusnahan di dunia ni hang akan buat. Sebab itu Islam menganjurkan iqra, tapi bukan mutlaqul qiraah, tapi iqra itu mesti bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Tuhan mana? Khalaq, yang menjadikan dunia, menjadikan makhluk ini. Iqra wa rabbukal akram. Baca, dengan dalam diri kamu ada nilai-nilai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengaji tinggi pun nilai agama mesti ada. Sebab agama itulah yang akan menjadi manusia itu baik. Ilmu itu sebagai, orang kata, kalau kereta minyak untuk nak memecut perjalanan kereta, tapi agama itu sebagai steering dan brake. Kalau minyak saja kereta boleh pecut deras, steering tak ada, brake tak ada, tuan-tuan jadi lagu mana? Pokok nyok pun dah agak dah kereta tu. Pokok nyok ni, kereta yang deras kita buat minyak dengan sains teknologi ni, dia boleh jadi elok. Bila tuan-tuan? Kalau ada brake, kalau ada steering, gear dia elok, brake dia elok, selamat kita. Tapi kalau brake tak ada, agama tak ada, nahyul munkar, amrun ma'ruf tak ada, tuan-tuan, kita nak brake ngapa? Jenis nafsu bukan ada brake lah, dia tak lajak street dia tak ada brake. Saya dah buat bandingan lah dalam cara-cara bodoh saya. Agama itu sebagai benih, ilmu itu sebagai baja. Kalau pokok tu benih tak elok, buah ilmu banyak, buah baja banyak, tuan-tuan, keluar buah tak elok belakang. Agama ni, pendidikan agama yang kita cakap, iman, takwa, kesedaran, nilai murni itu benih lah, tuan-tuan. Sebab itu kita nak buah baja, tentukan benih kita tu elok dulu. Tapi kalau baru buah baja, benih tak elok, tuan-tuan, hak duk curi duit bank tu bukan orang tak erti, tuan-tuan. Mengaji kalau universiti, pasal apa dia boleh curi duit bank? Duit tabung haji pun dia sapu. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal benih tak elok pergi duk buah baja. Sebab itu pastikan benih anda sebelum anda buah baja. Kalau dia elok, insya-Allah buah baja jadi elok. Dia ada agama, dia orang berilmu, lagi banyak khidmat dengan ilmu dia boleh bagi. Lagi banyak orang yang tak erti dia boleh ajar. Tapi kalau dia hanya ada ilmu, tak ada agama nilai, jadi lagu tu lah, lagi canggih ilmu, lagi banyak orang dia bunuh, lagi kejam dia kepada manusia. Sebab itu, tuan-tuan, agama ini penting. Sebab kata agama ni, ustaz, macam Ajinomoto ya. Kita tanya awak Ajinomoto, kalau ada kala-kala bolehlah bubuh, ada kala-kala tak bubuh. Buat tom yam bubuh Ajinomoto, tapi buat bubuk kacang, ustaz, tak boleh bubuh lah. Jadi ada agama ni tak sesuai pada tempat-tempat yang tertentu, sesuai pada tempat tertentu. Itu pandangan setengah orang, tapi bukan tuan-tuan sini dah, tempat lain, Amerika punya orang tu. Tapi kalau ada fikir lebih tu teruk juga. Agama ni, tuan-tuan, dia bukan Ajinomoto. Agama ni garam. Makanan, masakan, semua kena buh garam. Kena buh garam. Buat tom yam kena buh garam, tak buh garam tak sedap. Buat pekasam kena buh garam, tak buh garam tak sedap.
Buat bubuk kacang kena buh garam, tak buh garam tak sedap. Buat apa lagi tuan-tuan? Kena buh garam semasak-masakan. Tapi garam pun cukup rasa. Kalau lebih sangat garam pun tak boleh makan juga. Jadi agama ni cukup rasa. Jangan hulu, jangan melampau sampai tak sangka tuan-tuan. Lampau sampai tak sangka. Pakai baju bah tak mau buang-buang dah. Naik pokok nyok berjubah juga, beratlah. Tak apalah berjubah tak elok, tapi janganlah terlampau sangat. Naik pokok nyok, buanglah berjubah tu, senang nak agai. Bawa kau botol aku dalam petak pakai berjubah, lekat selut sampai nak rebah. Jadi itu kata, biarlah garam itu secukup merasa, jangan lebih sangat, jangan kurang sangat, elok-elok ya. Itu agama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang sederhana. Artinya kalau garamnya cukup rasa, jangan lebih jangan kurang. Kurang jadi tawak dan lebih sangat jadi masin. Itu saya lah, saya kata lagu tu lah, agama itu macam garam, bukan Ajinomoto. Ajinomoto dia tak ada pun tak apa, tapi garam jangan tak ada. Hang sedap lagu mana pun, ikan lagu mana pun, tak boleh garam dia tak sedap. Jadi orang-orang ni yang Allah bagi jahannam kat depa tu, neraka tu, pasal apa? Dua sebab. Nombor satu, bima kafaru, dengan sebab kekufuran mereka. Yang kedua, ittakhadhu ayati wa rusuli huzwa, mereka mengejek-ejekkan ayat-ayat Allah, mengejek-ejekkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah menyebabkan mereka diberikan neraka kepada mereka. Mereka yang bersifat demikian, balasannya neraka jahannam, disebabkan mereka kufur, ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatku, kata Allah, dan rasul-rasulku sebagai ejekan-ejekan saja, mengejek-ngejek. Hukum Tuhan tak sesuai, Rasulullah zaman kuno apa semua. Itu semua benda-benda yang beli tiket free masuk neraka. Beli tiket free apa? Tak ada beli ya. Kalau beli mana free? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Juga nuzula di sini. Nuzula tuan-tuan ingatlah, benda yang kita siap untuk terima tetamu, makanan, tempat tidur, apa semua persiapan tu nuzula. Orang yang baik-baik amal soleh pula, Allah sediakan nuzulan dia di mana? Syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi sekali. Syurga Firdaus. Allah. Mudah-mudahan Allah jadikanlah kita semua ni orang yang layak masuk syurga Firdaus dia. Tak layak duduk tepi-tepi pun jadilah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh disediakan bagi mereka syurga-syurga Firdaus sebagai tempat tetamu yang serba mewah. Tu dia, tu nuzula tu. Nuzula tu tempat tetamu yang serba mewah. Tamu serba mewah pun tuan-tuan, mau duduk sat tak sonok juga. Membagi hotel kat kita 5 bintang, 7 bintang, tapi orang duduk dekat sehari semalam je, tak dan nak syok. Tapi Allah kata, hampa duduk dalam syurga Firdaus bukan sat, khalidina fiha, kamu akan kekal dalam tu buat selama-lamanya. Itu balasan. Duduklah hotel syok lah, tapi 2 hari orang tak habis banyak hotel, balik duduk kok diang pula kita. 5 bintang tu duduk sat ya. Tapi Allah bagi syurga Firdaus bukan sat, khalidin. Itu satu nikmat lagi tu. Nikmat Firdaus sebagai syurga, nuzulan mewah apa semua, itu satu nikmat. Nikmat yang kedua pasal duduk lama, itu pun nikmat juga. La yabghuna anha hiwala, mereka yang duduk dalam syurga Firdaus tu tak mau dah kalau nak bertukar kepada tempat lain, tak mau dah. Dia kata cukup syok dah sini. Itu nak cerita nikmat yang Allah beri. Mereka kekal dalamnya dan tidak ingin berpindah daripadanya, tak mau dah. La yabghuna anha hiwala. 82 di bawah, orang yang beriman dan beramal soleh dalam dunia ini akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik balasan pada hari akhirat kelak,
serta ditempatkan dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat yang tidak terperi. Mereka tinggal kekal dalam syurga itu selama-lamanya. Syurga itu pula berperingkat-peringkat. Orang yang tinggi sekali derajat amalnya akan ditempatkan pada peringkat syurga yang setinggi-tingginya. Kemudian tuan-tuan, ayat 109, Allah nak cerita bahawa suatu hakikat yang harus kita ingat dan percaya bahawa ilmu Allah Subhanahu wa taala, kalimah Allah iaitu Quran Allah, dan pengajaran-pengajaran yang ada dalam Quran Allah itu, kalau bukukan dia nak tulis, kata Allah, tak akan habis-habis. Ilmu Allah punya luah, kalimat Allah punya luah, kalau dijadikan laut sebagai dakwat untuk kamu nak tulis segala ilmu Allah, laut akan kering, ilmu Allah tak habis. Dan kita baca itu kan, masa Nabi Allah, dia cerita itu, Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir duduk atas perahu yang Nabi Allah Khidir tebuk, duduk atas perahu. Akhirnya tengah-tengah duduk naik perahu, duduk jemerang, mai seekor burung duduk pagut ayak dalam laut, dalam sungai tu. Nabi Allah Khidir kata Musa, hang tengok tu burung tu duduk pagut apa? Dia duduk pagut ayak sungai. Ayak sungai tu banyak. Musa itulah ibaratnya Allah nak bagi tahu kat kita bahawa ilmu aku, ilmu hang ni lebih kurang ayak hak lekat di paruh burung tu aja. Ilmu Allah tu ayak sesungai-sungai tu, ayak selaut-laut tu ilmu Allah. Hak kita reti ni macam ayak hak lekat di paruh burung tu. Habis kita nak duduk besar lagu mana, duduk megah lagu mana, duduk sombong lagu mana. Dapat ilmu sikit kita rasa megah dah. Oi kita, jangan syekh. Jangan. Ilmu hang dapat tu sikit sangat. Orang yang dapat ilmu patut bersyukur, bukan megah. Alhamdulillah. Allah bagi ilmu kat aku sikit, minta lagi Allah, wa rabbi zidni ilma. Allah tambah lagi ilmu kat aku ya Allah. Bukan megah dengan ilmu. Empam tak erti apalah. Aku yang itu jenis tak boleh tuan-tuan. Ni Allah nak abang. Ilmu aku ni, kalau ayat laut semua dijadikan sebagai dakwat untuk nak tulis tak habis. Bahkan dalam ayat lain Allah sebut, kalau dijadikan segala pokok kayu yang ada atas dunia semua ni sebagai pen, kalam, dan laut ini dijadikan dakwat, dan ambil lagi 7 laut kali ganda yang laut ada dalam dunia ni buat dakwat, pun tak habis lagi ilmu aku kalau kamu nak catat. Ilmu Allah cukup luas. Wasi'a kursiyuhu samawati la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Siapa pun tak dapat nak menghabisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak kita duk berbangga dengan ilmu itu, ilmu ini, kajian itu, kajian ini adalah ayat yang lekat di paruh burung saja tuan-tuan. Habis nak megah buat apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta dakwat ni untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering laut itu sebelum habis kalimah Tuhanku. Kalimah ni ulama kata ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis dulu laut tu. Ilmu Allah tak habis lagi. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun ditambahi, kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Ambil laut lagi hak macam dalam dunia ni buat dakwat, buat tak habis juga. Jadi ayat yang 109 nak ceritakan bahawa ilmu Allah cukup apa tuan-tuan? Cukup luas. Ilmu Allah cukup luas.
Sebab itu kita yang ada sedikit ilmu jangan megah, jangan terpesona, jangan berasa gurur dengan ilmu kita. Habis tuan-tuan ayat 10, ditutup surah ini dengan satu penutup yang cukup elok, iaitu nombor satunya Nabi Muhammad mengisytiharkan kepada dunia seluruh bahawa dia manusia macam kita juga. Melainkan ada sedikit perbezaan, dia terima wahyu, kita tak. Itu yang beza. Tentang ciri-ciri kemanusiaan dia macam kita. Dia mengantuk, kita mengantuk. Dia letih, kita letih. Dia nak hidup rumah tangga, kita pun nak hidup rumah tangga. Dia anak-anak bini, kita ada macam manusia biasa. Cuma yang lebih dia pasal dia diberi wahyu, kita tak diberi wahyu. Itu satu. Yang kedua, Allah nak tutup ayat ni, nak mensytaharkan kepada seluruh dunia bahawa Allah itu Esa. Tidak ada syirik, tidak ada sekutu, tidak ada awliya untuk Allah. Dan yang ketiganya, Allah nak sebut bahawa kalau betul-betul kita berasa nak bertemu dengan Allah, dan kita berasa amalan-amalan kita itu tak dinilai oleh Allah ketika kita bertemu dengan Allah, harus amalan itu dilakukan dengan ikhlas. Jangan ada di sana unsur-unsur riak dan sebagainya. Kalau tidak, amalan kita tidak dinilai. Inilah tiga benda yang Allah tutup surah ini. Nombor satu, nak habaq bahawa Muhammad itu adalah pesuruh dia, manusia macam kamu juga. Bezanya dia mendapat wahyu. Yang kedua, kamu kena ingat, yakin, penuh keyakinan bahawa Allah itu Tuhan kamu yang Esa. Dan yang tiga, amalan yang kamu buat untuk mendapat ganjaran di sisi Allah harus ianya berlaku dengan cara ikhlas. Tidak ada di sana pun syirik dengan sesuatu benda. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu juga. Diwahyikan kepada aku bahawa Tuhan kamu hanya Tuhan yang satu. Oleh itu, siapa yang percaya dan berharap akan pertemuannya dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Itu satu, amal saleh kena buat. Yang keduanya, dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya itu. Jangan ada syirik-syirik, ria dan sebagainya dalam kita melakukan ibadat, untuk Allah berikan nilai kepada ibadat kita. سئل الحسن البصري عن الإخلاص والرياء فقال من الإخلاص أن تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من فضلك وإحسانك وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي. وتذكر قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Orang tanya Hasan Basri, itu guru Hasan Basri, cuba cerita sikit yang kata ikhlas dengan riak tu apa beza.
Kalau ke mana kita nak tahu kata amalan kita itu ada riya, amalan kita ada ikhlas? Hasan Basri jawab dengan suatu kata-kata yang menjadi pertimbangan dan neraca. Dia kata lagu ni, ikhlas itu kalau kamu suka amalan kebaikan yang kamu buat tu orang tak tahu, itu ikhlas. Tapi kalau kita baik, buat baik kira nak bagi orang tahu, bukan ikhlas. Itu macam saya tadi sembahyang tahajud, dia pipi sembang dengan kawan, dia menguak, dia buat menguak. Nak bagi kawan tanya, menguak pasal apa? Nak abang sembahyang tahajud. Hang nampak mengantuk awak kan? Tak tidur malam. Malam ni tidur tak apa cukup, kita sembahyang sikitlah kita ni. Itu riak itu. Nah, Hasan Basri kata tanda riak tu, tanda ikhlas tu, kamu suka kalau kebajikan kamu buat tu orang tak tahu. Wala tuhibbu an tuktama sayi'atu, dan kamu pula tak suka kalau kejahatan kamu tu orang tak tahu. Orang tahu kejahatan, okey, tahu pula, tapi kebaikan tu tak mau bagi orang tahu. Hak ni bengang kepala. Nah, kalau orang tahu kejahatan dia tak pakai sangat. Tak apa, orang tahu kejahatan aku, kita ni tu tak apa. Tapi yang dia diusaha hati kalau orang tahu hak dia buat baik. Kalau dia buat baik, dia buat jahat, orang tahu dia tak apa. Kalau hak dia buat baik, orang tahu hak tu dia susah hati. Tu tanda orang tu ikhlas. Fa in azharallahu alayka hasanatak, tiba-tiba dalam duk tak mau kebaikan kita orang tahu juga. Allah zahirkan juga hasanat kita. Dia akan kata dengan hati kecilnya, hadza min fadlika wa ihsanik, ya Allah, ini adalah kurniamu, ini adalah dari kebaikan kamu ya Allah. Aku tak mampu nak buat benda baik ni kalau hang tak kurnia kepada aku, hang tak baik pada aku. Walaysa hadza min fi'li wala min sani'i, ini bukan usaha aku, bukan perbuatan aku Allah, ini semua adalah kurnia daripadamu dan kebaikanmu ya Allah, sehingga aku boleh buat benda baik ni, bukan daripada aku sendiri. Ini tanda orang tu ikhlas. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah ayat yang akhirnya, dan mudah-mudahan kita semua jadi hamba Allah yang baik, amalan kita baik, saleh, dan kita ikhlas pula dalam amalan kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang dikatakan pentingnya ilmu. Kalau kita tak mengaji tuan-tuan, kita duk syok orang puji kita, hui hang kata bagus, jadi kita syok orang puji kita. Tapi apabila kita mengaji, kita kena ingat bahawa orang puji itu seolah-olah dia korek lubang untuk kita bagi jatuh.